Yang keempat, ni tuan-tuan nak kena bukti. Jangan duk asyik nak selawat lah, sebab ni salah satu. Hari ini berapa orang ikuti kuliah ustaz? Tak ramai. 1330. 130. Okeylah tu kan. Ada sahabat saya, ustaz, saya buat live ada 8 orang. Dalam hati saya, aku boleh tahan je lah 100 orang kan. Tanya ustaz tu, alhamdulillah 1000, 2000, 3000. Tu dia view 2000, 3000. Sebab dia orang pandai mengajar. Yang ni tak pandai mengajar. Ni pandai mengata orang kata. Sikit-sikit politik. Tak apalah, tak mau politik sudah. Esok kuasa politik dapat kat komunis, kamu semua baru ada akal. Itu tak boleh buat, ini tak boleh buat, itu tak boleh buat, ni tak boleh buat, semua pakai duduk diam di rumah, pegang tasbih. Tasbih. Mus, kan tasbih. Selawat banyak-banyak. Esok rezeki turun daripada langit. Nama. Kabung berzikirlah banyak-banyak, berzikir kenyang. Semua dah jadi wali. Wali apa? Wali walakok, wali pisau cakok. Tuan-tuan bacalah sejarah Allahu Akbar. Seorang ulama besar. Dia duduk kat Masjidil Haram, dia kira wirid lah. Abdullah Al-Mubarak, kalau tak salah saya. Dia ditegur oleh Fudail bin Iyad. Dia duduk kat Mekah. Kira zikir lah. Zikir. Ulama sufi kan. Fudail bin Iyad kata, nanti saya cari insyaAllah. Dr. Hamka ada sebut. Nak suruh Mus cari pun Mus tak apa nak cakap kan. Sekejap surah Hadid 26, 27, 28, 29. Ambil tak juzuk 26, 27, 28. Tu dah hijau tu Dr. Hamka. Tengok kat bawah tu 24 di mana ni belah kanan tu tengok. Baca belah kanan. Ada lagi. Belah kanan lagi. Tu belah kanan tu. Ni. Tu. Tu ada 25, 26. Aman. Saya nak bukti kepada tuan-tuan. Ada cerita ni. Surah Hadid, tuan-tuan. Surah Hadid. Surah ke-57 ayat 16. Ni kisah yang peringkat awal mereka ni bukan ulama, tetapi akhirnya di ulama. Salah seorangnya ialah Abdullah, apa tadi saya sebut? Abdullah Mubarak. Nanti saya cuba cari. Dia kok wirid lah ni. Wirid saja. Akhirnya dia ditegur. Dia ditegur kalau tak silap saya oleh Fudail bin Iyad. Bila nak cari susah lah sikit tuan-tuan. Sebab dia datang cara spontan. Dia ada satu ayat tu. Minta maaf lah tuan-tuan. Ada cerita dia. Abdullah Al-Mubarak ini ditegur oleh Fudail bin Iyad. Dan kalilah saya cari tuan-tuan. Ayat 16 tapi tak ada. Mungkin kisah lain. Ditegur oleh Fudail bin Iyad, kamu asyik berzikir ya. Sedangkan umat Islam berperang. Akhirnya atas nasihat Abdullah Al-Mubarak juga tuan-tuan. Abdullah Al-Mubarak juga. Abdullah Al-Mubarak juga turun ke medan perang. Zikir penting. Tapi jangan duk zikir ya sampai tak peduli. Sebab kita nak sebut yang keempat, Siti Aisyah. Untuk membuktikan kita benar-benar mencintai Allah, kita ikut Nabi. Apa dia? Wajib membela agama Islam. Tapi kalau asyik zikir bila nak bela? Siti Aisyah, asyik zikir bila nak bela ni? Bila nak bela? Orang Islam kena lanyak orang, kita zikir. Itu yang keempat ulama sebut yang tu. Membela agama Islam. Sebab itu kita tak perlu bimbang. Siapa yang tak nak berjuang, Nabi kata sikit pun tak heran orang Kedah kata. Sebab
dalam hadis Bukhari, la tazallu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqumas sa'ah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baca hadis pun lancar mo. Lancar mo. Puluh mo. Tu dia masjid. Okey tak apa dia naik. Daripada telan pil-pil vitamin tu baik zikir untuk sihat hati. Oh, kemas Siti Aisyah. Macam ustazah pula dah. Itulah 2 tahun dah dengar ceramah Ustaz Syarilun dah martabat sudah naik. Kan? Hadis yang bermaksud sampai ke hari kiamat akan terus wujud daripada umatku. Orang Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan meneruskan perjuangan Islam, yang akan membela agama Allah? Ya? Maksud Ustaz semata-mata berzikir tak boleh yang lain. Itu maksud saya. Saya bukan kata tak boleh berzikir. Sebab berzikir ni memang dituntut. Fadhkuruni azkurkum. Masuk sikit dah cerita bab zikir. Surah kedua ayat 152 Al-Baqarah. Maka ingatlah kepada kamu. Maka ingatlah kepada aku, nescaya aku akan mengingatimu. Al-Baqarah 152. Memang tuntutan. Makna senantiasa hamba Allah ni ingat kepada dia, ingat kebesaran dan sebagainya. Masya Allah. Nah, zikir penting. Tapi bila seruan jihad sampai, siapa nak bela agama dia? Saya memang nanti syok dengan berzikir. Sampai tak peduli dah. Soal kenegaraan tak peduli mus, kan? Soal nasib umat Islam pun tak ambil kisah mus. Kau duduk sedap, kenapa? Duduk sedap zikir. Dia syok. Takut syok seorang-seorang, syok sendiri. Abdullah Mubarak tu lagi warak pada kita tahu. Kena tegur dengan Fudail bin Iyad, terus turun ke medan perang. Dia duduk di Masjidil Haram. Kamu duduk asyik berzikir. Zikir okey, memang dituntut. Al-Baqarah 152. Tapi siapa yang nak bela agama ni? Tu kadang-kadang kita payah tuan-tuan. Silap pilih tuan guru jam. Ya. Saya tak silap sebab saya pilih tuan guru yang ajak berperang. Membela agama Allah adalah di antara kewajipan umat Islam. Jihad juga, zikir juga. Lagi mantap pun kemas ustazah menjawab. Kebai ustaz. Kebai. Nabi pun tak kebai macam mana kita nak kebai. Nabi pun luka, cedera parah dalam perang Uhud. Tu cerita gitu. Jangan salah tafsir. Boleh teruskan berzikir. Tapi bila panggilan jihad sampai, hamus, kita wajib kena membela agama. Nabi dah bagi jaminan akan ada dari kalangan umat beliau satu golongan yang akan memperjuangkan Islam sampai ke hari kiamat. Hadis Bukhari disokong oleh surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 181. Nampak tuan-tuan? Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan ada di antara hamba-hamba kami, manusia yang kami cipta, satu golongan. Apa kerja mereka? Mereka memimpin umat manusia dengan kebenaran. Dan dengan kebenaran itulah mereka zikir sampai melambung-lambung. Ini martabat sudah naik. Mereka memimpin manusia dengan kebenaran. Dan dengan kebenaran itulah mereka menegakkan keadilan. Ini dia tuan-tuan. Kalau kita yang dimaksudkan berada dalam kumpulan ini, ummah ini, bahagia. Kita akan terus membela agama Allah.